Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar mengenai percukaian. Kita mulakan kelas kita dengan video pembelajaran. Pertama sekali, kita perlu mengetahui apa itu percukaian. Percukaian ialah satu proses hasil iaitu wang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan seperti pendidikan, kesihatan, keselamatan dan juga kebajikan demi kesejahteraan rakyat. Terdapat 5 jenis cukai di Malaysia iaitu cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah dan yang terakhir cukai jualan dan perkhidmatan. Seterusnya, kita beralih kepada tujuan percukaian. Yang pertama ialah sebagai sumber pendapatan kerajaan. Ini adalah untuk mentadbir urus negara, membiayai projek pembangunan negara dan juga mengagih semula ketidaksamaan pendapatan dalam masyarakat. Yang kedua ialah alat pelaksanaan polisi kerajaan. Ini supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contohnya, pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Yang ketiga ialah alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Dan yang terakhir ialah kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Cukai boleh dikenakan pada sesuatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan atau penggunaan perkhidmatan tertentu. Misalnya, cukai rokok, cukai arak dan cukai perjudian. Ke mana cukai digunakan? Cukai digunakan di dalam pendidikan, kesihatan, kebajikan, infrastruktur dan kemudahan awam, pertanian, pembangunan dan juga keselamatan dan pertahanan negara. Pertama, cukai pendapatan. Apa itu cukai pendapatan? Cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang individu bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperoleh keuntungan dikehendaki mendaftar sebagai pembayar cukai, mentafsirkan pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Sistem taksiran sendiri digunakan iaitu pembayar cukai perlu taksir sendiri, simpan rekod dan seterusnya membayar cukai pada amaun tertentu. Pihak yang mengatip cukai ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri iaitu LHDN. Kesan pengelakan cukai pendapatan. Pertama, tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Hukumannya boleh didenda RM200 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967 atas Akta 53 Seksyen 112-1. Yang kedua, tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam DNCP. Hukumannya boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967 atas Akta 53 Seksyen 112-1-A. Yang ketiga, memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain. Hukumannya boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Mengikut Akta Cukai Pendapatan 1997 atas Akta 53 Seksyen 113-1-B. Dan yang keempat, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Hukumannya boleh didenda RM1,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor.
mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967 atas Akta 53 Seksyen 114-1. Bagaimanakah mengira cukai pendapatan? Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seseorang individu dapat dikira melalui proses pengiraan seperti carta alir berikut. Pertama, hitung pendapatan bercukai. Kedua, hitung cukai pendapatan. Ketiga, tolak rebate cukai. Dan yang keempat, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Pendapatan bercukai adalah sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Jumlah pendapatan tahunan ialah termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalty premium dan sebagainya. Contoh, allowance petrol atau perjalanan, subsidi-subsidi majikan seperti perumahan dan kenderaan, manfaat perubatan, allowance bantuan sara hidup dan lain-lain. Pengecualian cukai merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contohnya, Perpustakaan Negeri dan Badan Rawatan Kesihatan. Pelepasan cukai ialah perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan, antaranya KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Selepas pendapatan bercukai diperoleh, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Jadual tersebut ialah kadar cukai individu untuk taksiran tahunan 2020. Rebate cukai digunakan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Terdapat dua jenis rebate cukai iaitu yang pertama, rebate cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000 tertakluk kepada perubahan masa. Dan yang kedua, jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan mendapat rebate cukai. Antara contoh-contoh soalan berkaitan cukai pendapatan. Untuk contoh 1, Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Dia beri bahawa allowance berjumlah RM12,340 adalah dikecualikan cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. Jumlah pelepasannya pula ialah RM22,500. Hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Okey, cara penyesuaiannya adalah untuk mendapatkan jumlah pendapatan tahunan sama dengan RM125,300 tolak RM12,340, kita dapat RM112,960. Okey, untuk pendapatan bercukai Encik Khairul pula adalah jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai dan pelepasan cukai. Jadi di sini kita mendapat jumlah pendapatan bercukai Encik Khairul adalah RM88,460. Contoh kedua pula adalah Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Okay, cara penyelesaiannya adalah pendapatan bercukai Ashraf adalah RM47,531, iaitu banjaran pendapatan bercukai beliau adalah RM35,000 hingga RM50,000. Jadi, cara mendapatkan cukai pendapatan adalah RM600, iaitu cukai pertama beliau, tambah dengan RM1,002 dan 48 sen, iaitu cukai baki berikutnya, tolak dengan 280, iaitu jumlah zakat yang dibayar oleh beliau.
Jadi, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut adalah RM1,122 dan 48 sen. Apakah potongan cukai bulanan PCB dan pengiraan yang terlibat? Potongan cukai bulanan atau PCB ialah potongan pendapatan saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Pembayar cukai perlu membuat perbandingan antara jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar. Contoh yang pertama ialah cukai yang perlu dibayar melebihi daripada jumlah PCB, iaitu cukai tolak PCB bersamaan dengan bayaran cukai yang tidak mencukupi. Bayaran cukai yang tidak mencukupi perlulah dijelaskan kepada LHDN. Yang kedua ialah cukai yang perlu dibayar kurang daripada jumlah PCB, iaitu PCB tolak cukai bersamaan dengan lebihan potongan. Lebihan potongan ini perlulah dipulangkan oleh LHDN ke dalam akaun bank pembayar cukai. Sebagai contoh, gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, insurans perubatan sebanyak RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Dia juga telah mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan PCB. A. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. B. Adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Penyelesaian bagi soalan A, untuk menghitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim, pendapatan bercukai perlulah dikenal pasti terlebih dahulu. Pendapatan bercukai adalah bersamaan dengan jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai, iaitu bersamaan dengan RM54,425. Pendapatan bercukai Encik Lim terletak pada panjaran pendapatan bercukai seperti di bawah. Cukai bagi RM50,000 pertama ialah bersamaan dengan RM1,800, manakala cukai atas baki berikutnya adalah bersamaan dengan RM619.50. Rebat yang layak adalah RM0. Oleh itu, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim adalah bersamaan dengan RM2,419.50. Bagi soalan B, jumlah PCB yang dipotong adalah bersamaan dengan RM180 darab 12, iaitu sebanyak RM2,160. Jumlah ini adalah terkurang bayar kerana cukai yang perlu dibayar melebihi daripada jumlah PCB. Jadi, bayaran cukai yang tidak mencukupi perlu dibuat. Bayaran cukai yang tidak mencukupi boleh dikenal pasti dengan menolak jumlah cukai perlu dibayar dengan jumlah PCB yang dipotong, iaitu bersamaan dengan RM259.50. Oleh itu, Encik Lim perlu membuat bayaran sebanyak RM259.50 kepada LHDN kerana jumlah PCB yang dipotong tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayarnya. Apakah taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan serta pengiraan yang terlibat? Untuk individu yang telah berkahwin, sistem taksiran cukai pendapatan membenarkan taksiran dibuat mengikuti satu daripada jenis taksiran di bawah. Yang pertama, taksiran cukai bersama. Taksiran ini ialah taksiran yang dikeluarkan oleh suami ataupun isteri. Pendapatan isteri ataupun suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami ataupun isteri semasa membuat taksiran. Yang kedua, taksiran cukai berasingan. Taksiran ini ialah taksiran di mana suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Secara umumnya, sekiranya kedua-dua orang suami dan isteri mempunyai pendapatan berasingan, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang.
Hal ini kerana kebanyakan pelepasan mempunyai had tuntutannya tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama atau berasingan. Hal ini boleh menyebabkan pembayaran cukai meningkat dengan banyak sekali. Ini adalah contoh soalan berkaitan taksiran cukai. Pada tahun 2020, Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing telah mendermakan RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. A. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. B. Antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya? Jelaskan jawapan anda. Penyelesaian untuk soalan A ialah jadual berikut menunjukkan jumlah cukai pendapatan Encik Rajan dan isterinya bagi taksiran cukai bersama dan cukai berasingan. Pertama sekali, kita lihat dahulu taksiran cukai bersama. Jumlah pendapatan tahunan suami dan isteri apabila dijumlahkan ialah sebanyak RM110,000. Jumlah pengecualian cukai iaitu derma sebanyak RM1,000. Ini adalah jumlah derma yang diberi suami dan isteri setelah masing-masing memberi RM500 kepada rumah kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Pelepasan-pelepasan yang dituntut boleh dilihat daripada soalan. Setiap pelepasan cukai mempunyai had tuntutannya walaupun berbelanja melebihi had tuntutan. Untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita menggunakan formula jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Untuk soalan ini, pendapatan bercukai suami dan isteri ialah sebanyak RM87,500. Selepas pendapatan bercukai diperoleh, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Cukai dasar sebanyak RM4,600, cukai atas baki sebanyak RM3,675 dan tiada rebat cukai yang ditolak. Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Rajan dan isterinya secara taksiran cukai bersama ialah sebanyak RM8,275. Untuk taksiran cukai berasingan, cara untuk mengira adalah sama seperti taksiran cukai bersama tetapi perlu mengira secara berasingan untuk suami dan isteri. Dan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh suami ialah sebanyak RM125.60 dan isterinya pula ialah RM714.40. Jika dijumlahkan, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh suami dan isteri sebanyak RM840. Dan penyelesaian untuk soalan B ialah taksiran cukai berasingan lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah iaitu sebanyak RM840 berbanding RM8,275 melalui taksiran cukai bersama. Seterusnya ialah cukai jalan. Apa itu cukai jalan? Cukai jalan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Tarikh tersebut tercetak di atas resip cukai jalan, iaitu resip kenderaan motor yang wajib dilekatkan atau ditunjukkan pada kenderaan. Sekiranya cukai jalan tidak dibayar, kenderaan itu tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya. Pihak yang mengutip cukai ialah Jabatan Pengangkutan Jalan iaitu JPJ. Kesan pengelakkan cukai jalan. Menggunakan kenderaan tanpa bayar cukai jalan yang sah. Hukumannya,
boleh didenda tidak melebihi RM2,000. Mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 atas Akta 333 Seksyen 23/1. Bagaimanakah mengira cukai jalan? Cukai jalan yang dikenakan adalah berdasarkan kapasiti enjin kenderaan yang digunakan oleh pemiliknya. Pada kebiasaannya, cukai jalan akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjinnya. Contoh soalan berkaitan cukai jalan adalah Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan passenger di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 859cc dan 1997cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Jadual berikut menunjukkan kadar cukai jalan kereta passenger di Semenanjung, Malaysia. Penyelesaiannya, cukai jalan kereta 859cc sama dengan RM20. Cukai jalan kereta 1997cc sama dengan RM280 tambah 1997 tolak dengan 1,800 darab dengan 50 sen. Ini merujuk kereta dengan kapasiti enjin 1801cc hingga 2000cc dikenakan kadar asas RM280 dan kadar progresif 50 sen setiap cc melebihi 1800cc. Dan kita akan dapat RM378.50. Seterusnya adalah cukai pintu. Apa itu cukai pintu? Cukai pintu adalah cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau hartanah untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah dan membersihkan longkang. Pihak yang mengutip adalah pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Pembandaran atau Majlis Daerah. Kesan pengelakan cukai pintu adalah: pertama, jika bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, notis dalam borang E akan dikeluarkan. Kedua, jika masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis diserahkan, waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Bagaimanakah mengira cukai pintu? Kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan. Cara mengira jumlah cukai pintu adalah kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Cara mendapatkan nilai tahunan pula adalah anggaran sewa bulanan darab dengan 12 bulan. Nilai tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Antara contoh soalan berkaitan cukai pintu adalah: Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Pembandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan ialah RM6,880 dan kadar cukai pintu adalah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Cara penyelesaiannya adalah jumlah cukai pintu sama dengan 5% iaitu kadar cukai pintu darab dengan RM6,580 iaitu nilai tahunan. Kita akan mendapat RM329 setahun. Jadi jika untuk mendapatkan cukai pintu setiap setengah tahun adalah RM329 bahagi dengan 2. Kita akan mendapat RM164.50. Kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dengan cukai tanah. Apa itu cukai tanah? Cukai tanah ialah cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Cukai ini ditafsirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Jumlah cukai tanah yang perlu dibayar setiap tahun bergantung kepada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Pihak yang mengutipnya adalah pihak berkuasa negeri iaitu Pejabat Tanah dan Galian.
Kesan pengelakan cukai tanah. Yang pertama, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan notis tuntutan dalam borang 6A akan dikeluarkan. Hal ini terkandung di bawah Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 97. Yang kedua ialah masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan akan menyebabkan tanah boleh dirampas atau diducut hak. Hal ini terkandung di bawah Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 100. Bagaimanakah mengira cukai tanah? Formulanya ialah jumlah cukai tanah bersamaan dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab jumlah keluasan tanah. Contoh soalan berkaitan cukai tanah. Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah RM43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Penyelesaiannya, diberi jumlah cukai tanah bersamaan dengan kadar cukai tanah setiap keluasan darab jumlah keluasan tanah. Oleh itu, 43 sen darab 130 bersamaan dengan RM55.90 setahun. Seterusnya ialah cukai jualan dan perkhidmatan. Apa itu cukai jualan dan perkhidmatan? Cukai jualan ialah cukai yang dikenakan sekali sahaja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Cukai perkhidmatan pula, cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza, iaitu 5%, 10% atau kadar-kadar lain bergantung pada barangan yang ditetapkan. Manakala kadar cukai perkhidmatan ialah 6%. Pihak yang mengutip cukai jualan dan perkhidmatan ialah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM. Sekarang, mari kita lihat kesan pengelakan cukai jualan dan perkhidmatan. Yang pertama, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Hukuman bagi kesalahan kali pertama boleh didenda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda amaun cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh didenda 20 kali ganda hingga 40 kali ganda amaun cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Atas Akta Cukai Jualan 2018 dan kurungan Akta 806, Seksyen 86-1 dan 86-2. Yang kedua, amaun cukai yang dielak tidak dapat ditentukan. Ianya boleh didenda RM50,000 Malaysia hingga RM500,000 Malaysia atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Atas Akta Cukai Jualan 2018 dan kurungan Akta 806, Seksyen 86-3. Yang ketiga, pihak yang membantu dalam menyediakan penyata cukai yang kurang benar. Ianya boleh dihukum RM2,000 Malaysia hingga RM20,000 Malaysia atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Atas Akta Cukai Jualan 2018 dan kurungan Akta 806, Seksyen 86-4. Hukuman sama digariskan dalam Akta Cukai Perkhidmatan 2018 dan kurungan Akta 807, Seksyen 71. Kita beralih pula kepada contoh soalan berkaitan cukai jualan dan perkhidmatan. Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Penyelesaian, cukai perkhidmatan sama dengan harga bagi sebuah bilik di Hotel Selesa darab dengan bilangan hari Sofia menginap darab dengan cukai perkhidmatan.
sama dengan 240 darab 2 darab 6% sama dengan RM28.80. Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian? Situasi yang diberi, Encik Kor telah menggunakan 650 kWh elektrik pada bulan November. Diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kWh dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jadual di bawah menunjukkan bil elektrik rumah kediaman Encik Kor pada bulan November. Soalan yang diberi ialah A. Hitung nilai X, nilai Y dan nilai Z. B. Hitung jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. C. Hitung cukai perkhidmatan yang dikenakan dalam bil elektrik bulan November. Penyelesaian bagi soalan A, kita menggunakan formula blok prorata darab dengan kadar. Nilai X yang kita peroleh ialah RM33.40, nilai Y ialah RM154.80, nilai Z ialah RM27.30. Penyelesaian bagi soalan B, jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan sama dengan RM43.60 tambahkan dengan nilai X dan tambah dengan nilai Y. Kita memperoleh RM231.80. Penyelesaian bagi soalan C, cukai perkhidmatan yang dikenakan sama dengan nilai Z darab dengan 6% sama dengan RM1.64. Sekarang, mari kita lihat contoh soalan latihan. Contoh soalan objektif. Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan cukai? Pelajar-pelajar diminta menjawab dalam masa 5 saat. Jawapannya ialah pertumbuhan ekonomi, pendapatan kerajaan dan pembangunan infrastruktur. Contoh seterusnya, antara berikut yang manakah pendapatan bercukai? Pelajar-pelajar diminta 5 saat untuk menjawab. Jawapannya ialah pekerjaan, dividen dan royalti. Contoh soalan subjektif adalah Jonathan dan Samuel merupakan rakan sekerja dalam sebuah syarikat. Kedua-dua pendapatan bercukai mereka ialah RM40,000. Jonathan menuntut sejumlah RM11,800 dalam pelepasan cukai beliau, sementara Samuel tidak menuntut sebarang pelepasan cukai. Soalannya adalah, hitung jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Jonathan dan Samuel. Rujuk jadual yang disediakan untuk kadar cukai pendapatan separa di Malaysia. Cara penyelesaian bagi Jonathan ialah pendapatan bercukai sama dengan RM40,000 tolak dengan RM11,800 dan kita akan dapat RM28,200. Berdasarkan jadual kadar cukai pendapatan separa Malaysia, kadar cukai Jonathan ialah 3%. Jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Jonathan ialah 150 iaitu kadar cukai 3% pertama tambah dengan 246 iaitu kadar cukai 3% yang seterusnya. Jadi jumlah keseluruhan cukai yang perlu dibayar oleh Jonathan adalah RM396. Bagi Samuel pula, pendapatan bercukai Samuel adalah RM40,000. Berdasarkan jadual kadar cukai pendapatan separa Malaysia, kadar cukai Samuel adalah 8%. Jumlah cukai perlu dibayar oleh Samuel adalah 600 iaitu kadar cukai 8% yang pertama tambah dengan 400 iaitu kadar cukai 8% yang seterusnya. Jadi jumlah keseluruhan cukai yang perlu dibayar oleh Samuel adalah RM1,000. Itu sahaja daripada kami. Kami mendoakan anda semua mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM yang akan anda tepuhi tidak lama lagi. Terima kasih dan selamat maju jaya.